Pemimpin Perikatan Nasional dapat 2 kerja, Makcik Kiah nganga. Ahli Parlimen Setiawangsa Nik Nazmi Nik Ahmad membidas tindakan kerajaan Tebuk Atap yang begitu beriltizam melantik ahli parlimen mereka menduduki kursi-kursi di Lembaga Pengarah Syarikat Berkaitan Kerajaan, GLC dan agensi kerajaan. Beliau berkata rakyat hilang kerja, YB Perikatan Nasional ada 2 kerja. Nik Nazmi merujuk kepada laporan Jabatan Perangkaan Malaysia bahawa 600,000 rakyat Malaysia menganggur pada Mac lalu, kadar tertinggi dalam tempoh 10 tahun. Ujarnya, lebih menakutkan lagi Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF menganggarkan jumlah ini akan meningkat kepada 1 juta orang. 2.8 juta lagi bekerja sendiri sebagai petani, nelayan, penjajah atau bekerja sendiri yang sangat terjejas dengan PKP. Ketika rakyat hidup dalam kesusahan, lebih 80 ahli parlimen PN melakukan 2 kerja. Sebahagiannya ada rekod yang tidak cantik, kes rasuah, kes politik wang, katanya dalam satu kenyataan. Beliau juga membandingkan keadaan ketika Pakatan Harapan mentadbir negara ini dengan Perikatan Nasional dari segi bilangan menteri dan timbalan menteri. Sekarang bilangan menteri 32 dan timbalan menteri 38. Pada era Perikatan Nasional berbanding menteri 26 dan timbalan menteri 27 pada era Pakatan Harapan. Selain itu, ahli parlimen Marang merangkap Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang dan ahli parlimen Bintulu merangkap Presiden Progressive Democratic Party PDP Datuk Seri Tiong King Sing masing-masing dilantik duta khas bertaraf Menteri ke Timur Tengah dan China. Setiap ahli parlimen terima gaji sebulan RM16,000 dan allowance sebulan RM8,300. Kalau yang jadi menteri selain gaji dan allowance ahli parlimen, mereka terima anggaran gaji menteri RM13,000, kata Nik Nazmi. Beliau juga menyentuh mengenai pelantikan Datuk Seri Mahathir Khalid sebagai Pengerusi Tenaga Nasional Berhad (TNB). Tahun lepas, Pengerusi TNB menerima bayaran allowance dan lain-lain berjumlah RM876,790.57 setahun. Jadi, pendapatan Mahathir setahun akan mencecah RM1 juta, jelasnya. Beliau menyarankan agar disenaraikan satu demi satu 80 ahli parlimen ini termasuk kelulusan mereka serta gaji dan allowance yang akan diterima. Sekurang-kurangnya, pengundi mereka akan tahu, tegasnya. Pelantikan Mahathir turut dipertikaikan kerana beliau dikatakan terpalit dengan kes projek membekalkan tenaga solar hibrid kepada 369 sekolah luar bandar di Sarawak bernilai 1.25 bilion kepada JPAC Holdings Sdn Bhd yang melibatkan Datin Sri Rosmah Mansor, isteri Datuk Sri Najib Razak. Naib Presiden Amanah Datuk Mahfuz Omar berkata kerajaan Perikatan Nasional hilang kredibiliti dalam pelantikan GLC. Beliau hairan bagaimana Mahathir yang terpalit dengan kes projek solar tersebut dilantik sebagai pengerusi TNB. Mahathir Khalid merupakan Menteri Pendidikan ketika itu. Rosmah didakwa atas pertuduhan meminta RM187.5 juta dan 2 pertuduhan menerima rasuah sebanyak RM6.5 juta daripada pengarah urusan JPAC Holdings Sdn Bhd, Saidi Abang Samsudin, menerusi bekas pembantu Rosmah iaitu Datuk Rizal Mansor bagi projek membekalkan tenaga solar kepada 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Pada 11 Februari 2020 lalu, media melaporkan Peguam Rosmah Mansor Jagjit Singh menuduh bekas Menteri Pendidikan itu setuju memberikan kontrak pembekalan dan pemasangan tenaga solar kepada JPAC Holdings sebagai pertukaran kepada rasuah berjumlah RM60 juta. Perkara itu dinyatakan ketika sesi pemeriksaan balas di mana Jagjit mengajukan bahawa bos JPAC Holdings Saidi Abang Samsudin setuju untuk membayar RM1 juta sebulan selama 5 tahun kepada Mahathir. Jagjit mendakwa Mahathir setuju untuk menerimanya dan menulis arahan di rumah sambil disaksikan Saidi agar pegawai Kementerian Pendidikan menyediakan kertas kerja. Mahathir menafikan tuduhan tersebut. Bagaimanapun, Mahfuz berkata oleh kerana perbicaraan kes tersebut masih berjalan, Mahathir tidak sepatutnya dilantik ke jawatan pengerusi TNB. Tetapi Peguam Rosmah mendakwa beliau telah menerima, Mahathir Khalid telah menerima wang sejumlah ringgit Malaysia 50,000 daripada syarikat yang mendapat projek solar ini. Jadi bagi saya, oleh kerana kes ini masih belum selesai, kita tidak tahu apa pengujungnya nanti. Jadi tidak sepatutnya dilantik Mahathir Khalid untuk mengapalai satu JLC ataupun agensi yang besar seperti mana TNB. Orang yang didakwa terpalit dengan rasuah kes projek membekalkan tenaga solar hibrid bernilai 1.25 bilion
tiba-tiba menjadi pengerusi TMB. Pelik dan ianya berlaku di zaman pentadbiran Perikatan Nasional. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tahu.